Kita tengok masa musim pilihan raya kecil, musim pilihan raya umum, kalau kita ikut media arus perdana, tak tepat semua maklumat-maklumat. Saya sebelum datang Bukit Gantang, saya berasa bimbang sedikit. Sebab dalam beberapa hari ini saya baca laporan-laporan dalam media, termasuk laporan media dalam internet mengatakan bahawa ceramah yang dihadiri oleh Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hadi Awang dan juga Datuk Seri Niza hanya 100 orang. Dia kata, kampung. Pastilah kalau kat kampung 200 orang, kurang 100 orang sudah 50%. Tapi kita punya ceramah, majlis makan malam 3,000 orang, tadi ceramah dekat tapak expo 5,000 orang, tak lapor. Betul tak? Kalau kita penyokong-penyokong dekat di luar, lihat, kalau bergantung kepada berita arus perdana, memang patah semangat kita. Tapi inilah keadaan yang berlaku dalam media kita. Kalau kita buka buletin utama tiap-tiap malam, pukul 8 malam, berita RTM 1, berita RTM 2, macam Bukit Gantang dan Bukit Serambau ini tak ada calon lain. Hanya calon UMNO dan calon MIT saja di Kedah. Macam di Bukit Gantang, Niza ini tak wujud sama sekali. Di Bukit Serambau walaupun 15 orang calon, tapi macam 14 yang lain itu macam hantu. Tak boleh nampaknya dalam TV. Calon PKR dekat Bukit Serambau dengan calon-calon bebas dan Datuk Seri Niza, bukan sahaja suara tak boleh dengar, muka pun tak boleh nampak dalam berita utama. Betul tak? Pernah tengok Datuk Seri Niza punya muka dalam berita utama? Tak boleh nampak. Masa pusat hari penambahan calon pun tak keluar juga. Inilah cara UMNO Barisan Nasional, begitu takut sekali, takut kepada kebangkitan rakyat. Tadi dekat di simpang saya menyatakan, saya menyampaikan cadangan ataupun pandangan saya bahawa UMNO dan Barisan Nasional ini sekarang ini semakin takut kebangkitan PAS, semakin takut kebangkitan Pakatan Rakyat. Kerana dalam 52 tahun DN UMNO menjadi kerajaan di Malaysia ini, mereka selama ini telah mendirikan satu tembok di antara kaum. Mereka boleh memecah belahkan kaum. Mereka di masyarakat orang Melayu, UMNO kata perjuang, mereka pembela agama, bangsa dan negara. Di orang Cina, mereka ada MCA boleh tipu sikit. Masa pilihan raya bagi gula-gula sikit, dah menang dah. Orang India, dia ingat dia boleh tipu. Dulu, kini dan selama-lamanya dia boleh tipu. 50 tahun dia boleh tipu, dia ingat dia boleh tipu. Dia ingat depan orang Cina, dia cakap ini PAS Talibannya. Orang PAS tengok ada pakai kopiah, ini Taliban, dia kata. Jadi orang Cina tak berani bagi sokongan. Selama 52 tahun, daripada pilihan raya umum yang pertama sampai pilihan raya umum yang ke-11, inilah cara UMNO. Depan orang Cina, depan orang India, dia seolah-olah menggambarkan pemimpin-pemimpin PAS ini adalah pemimpin-pemimpin ekstremis yang orang Cina tak boleh support, yang orang India tak boleh support. Inilah cara mereka. Dan mereka nak cuba bina tembok ini. Di orang Melayu pula, di pemudi-pemudi orang Melayu pula, pemimpin-pemimpin DAP digambarkan macam pemimpin Zionis, macam orang Israel. Ini musuh besar orang Islam dan musuh besar orang Melayu. Cuba mereka 52 tahun, mereka selama ini memang berjaya. 11 kali pilihan raya umum memang berjaya. Itu yang mendukakan kerjasama di antara PAS dengan DAP selama ini. Walaupun kita telah wujud berpuluh tahun di arena politik Malaysia. Tetapi pilihan raya umum yang ke-12, keadaan berubah. Pada hari ini, pemimpin PAS boleh diberi sokongan oleh orang Cina dan orang India. Tak ada masalah. Datuk Seri Niza, beliau bukan sahaja seorang pemimpin Melayu Muslim, tetapi beliau adalah pemimpin negeri Perak, Menteri Besar Perak yang saya diterima oleh semua rakyat di negeri Perak. Tadi Datuk Seri Niza pergi majlis makan malam, 3,000 orang Cina, orang Tionghoa. Dia datang macam Jackie Chan datang. Macam Jackie Chan sudah sampai dekat Taipei. Begitu bersemangat sekali nak tepuk, nak bagi sokongan, nak bagi galakan kepada Datuk Seri Niza. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat, khasnya pemimpin-pemimpin PAS, telah berjaya merobohkan tembok perkauman ini. Bahawa pemimpin PAS bukan sahaja boleh diterima oleh orang Muslim, tetapi juga boleh diterima oleh orang Tionghoa dan orang India. Ini kejayaan.
inilah yang menyebabkan UMNO begitu takut sekali. Begitu juga dengan pemimpin DAP. Dulu pemimpin DAP, orang UMNO ingat, kalau ada 30% orang Melayu di kawasan itu, DAP jangan harap boleh menang. Dia tahu bahawa Melayu dia boleh 90%, 95% boleh sokong kepada calon baik dia, sama ada dia daripada MIT atau MC. Tetapi sekarang keadaan berubah. Mereka tidak boleh lagi menggunakan taktik-taktik itu menakut-nakutkan orang Melayu kepada pemimpin DAP. Sekarang pemimpin DAP macam Lim Guan Eng, Lim Kay Siang boleh diterima oleh orang Melayu di Pulau Pinang, diterima dengan baik sekali oleh orang Melayu. Ini yang menyebabkan kebimbangan yang begitu hebat sekali dalam UMNO dan Barisan Nasional pada hari ini. Itu sebabnya di Bukit Gantang, apa isu UMNO? Apa isu UMNO? Tak ada. Isu dia satu saja. Mana-mana panel saya nampak, sampai Cakap Jering keluar saja tu nampak Niza kuda tunggang DAP, PAS Darul Islam DAP, menyatakan bahawa orang PAS, pemimpin PAS khasnya Datuk Seri Niza telah menjual hak orang Melayu kepada China, menjual hak orang Melayu kepada DAP. Ini menjadi boneka kepada DAP. Apakah jenayah yang telah dilakukan oleh Datuk Seri Niza? Apakah kesalahan yang telah dilakukan oleh Datuk Seri Niza? Saya nak tanya. Dalam 11 bulan ini, apa yang telah dilakukan oleh Niza? Datuk Seri Niza, petang dengan Datuk Seri Niza, salah satu dasar yang paling diterima dengan baik sekali oleh masyarakat Tionghoa kepada Datuk Seri Niza ialah pemberian geran tanah kekal kepada kampung-kampung baru Cina. Adakah ini satu jenayah? Adakah ini satu kesalahan? UMNO seolah-olah ini jenayah lebih berat daripada jenayah pembunuhan, kena hukum gantung sampai mati. Bagi tanah. Saya nak tanya, UMNO tak bagi tanah kepada orang Cina? Perbezaannya, kalau orang UMNO, pemimpin UMNO Perak dulu dia bagi pulau, bukan kepada semua masyarakat Cina, bagi satu orang saja. YTL Corporation, Tan Sri Francis Yeo di Pulau Pangkor, tepi Pulau Pangkor, Pangkor Laut Resort. Pangkor tu, pulau itu sekarang adalah satu pulau eksklusif. Kalau rakyat Malaysia nak pergi sana bercuti satu malam, tahu berapa tak? 1,000 semalam. Bukan ringgit Malaysia, US dollar 1,000. Dia bagi YTL, dia boleh mengatur keuntungan beratus-ratus juta ringgit tahun. Bagi sebab koloni, sebab dia ada komisen, dia bagi. Datuk Seri Niza bagi geran tanah kepada beratus-ratus kampung baru Cina yang mendapat manfaat ialah berpuluh-puluh ribu makcik-makcik dan pakcik-pakcik orang Cina. Dia buat mistake. Dia kata ini salah jenayah yang besar. Tetapi dia tak kata dasar pemberian dan tanah, geran tanah itu selama-lamanya bukan kepada masyarakat Tionghoa saja, kepada kampung tersusun orang Melayu. Bagi juga, betul tak? Tak cakap. Fakta itu tidak disembunyikan. Dia hanya kata sebab Niza bagi tanah kepada orang Tionghoa, dan orang Tionghoa yang mendapat tanah ini, dia bukannya orang kaya-kaya yang duduk di kampung baru Cina, orang-orang miskin, fakir-fakir miskin, yang golongan yang berpendapatan rendah. Bagi tanah supaya mereka ada satu harta yang mereka boleh nikmati. Sudah duduk sana berpuluh tahun, sekarang dapat geran tanah. Dan geran tanah itu bukan diberi percuma, dia kena bayar premium. Dia kena bayar premium kepada kerajaan negeri. Dan itu sebabnya ada dasar ini, hasil kerajaan negeri Perak bawah Pakatan Rakyat tahun lepas meningkat 100 juta ringgit berbanding dengan kerajaan Barisan Nasional. Dan wang hasil kerajaan negeri yang dikutip itu dijanarkan semula dalam bentuk program-program kebajikan untuk membantu orang-orang Melayu, orang Cina, orang India. Itu yang beza. Kita ucapkan itu yang beza. Kita bantu. Dan inilah cara dalam Pakatan Rakyat. UMNO tahu bahawa kebangkitan rakyat memang benar sekarang. 8 hari bulan Mac 2008 tak pernah berlaku selama ini. 50 tahun mereka memerintah tak pernah berlaku. Kedah jatuh tumbang kepada Pakatan Rakyat. Kedah ini negeri apa? Negeri kuda tua tu. Tun Dr. Mahathir. Besok nak datang Bukit Gantang, dia kata. Tun Dr. Mahathir ini cakap ni sekarang